Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Allah berfirman, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya, maka dengan itu mereka menunaikan zakat harta. Tentang ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah pemilik emas dan perak yang tidak membayarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dipukulkan padanya dengan lempengan-lempengan api, dibakar di dalam neraka jahanam dan diserekakan perutnya dan juga belakangnya dengan api. Yakni maksudnya perut dan belakangnya dengan api, yakni seluruh tubuhnya. Setiap kali tubuhnya berkurangan panasnya itu menjadi dingin, ia akan ulang lagi. Maka akan disereka lagi tubuhnya seluruhnya. Dan dikatakan bahawa itu terjadi pada satu hari yang kadarnya 50,000 tahun, hinggalah diputuskan hukumannya di antara para hamba. Ia melihat jalannya, adakah ia ke syurga ataupun ke neraka. Maka ketahuilah, bila Allah Ta'ala perintahkan lizzakati fa'ilun, bagi orang yang beriman hendaklah zakat mereka laksanakan. Hendaklah ia mengeluarkan zakat bagi sesiapa yang mampu. Sebenarnya bila sebut zakat, tak kira sama ada zakat itu zakat perniagaan, ataupun zakat itu zakat simpanan, ataupun zakat itu zakat harta, yakni termasuk juga zakat itu zakat fitrah dan seumpamanya. Maka apabila wajib saja keluarkan zakat, maka hendaklah dilaksanakan. Jadi pernah berlaku satu ketika ada seorang hamba Allah datang, dia beritahu, saya tak sempat bayar zakat fitrah. Masa tu raya yang keberapa dah, baru teringat dia tak bayar zakat. Sebenarnya dia ingat, tapi dia tangguh sehinggalah lepas pada raya. Barulah dia kata nak bayar zakat. Sudah habis dah masa zakat untuk saya bayar fitrah. Dan macam mana? Tidak ada jalan lain dah, kena bertaubat kepada Allah. Jaga-jaga jangan sampai berniaga. Alhamdulillah, satu ibadah, satu perniagaan yang baik, satu pekerjaan yang baik, tetapi yang perlu diambil berat ialah zakat. Maka hendaklah seseorang itu bertaubat kepada Allah kalau dia tidak bayar zakat. Dan apabila sahaja dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dekat negeri akhirat dia akan dimasukkan di dalam api neraka jahanam. Dan api neraka jahanam itu diletakkan di atas satu, dipanggil lempengan. Satu macam umpama papas keping gitulah, tapi daripada api neraka. Diletakkan atas tu. Kalau orang nak gosok baju, dia akan letak tempat gosok. Tempat gosok. Jadi dia akan letak satu lempengan daripada api neraka. Maknanya, dan diletak atas tu dan distreka perut dan belakang dia itu. Itu jaga-jaga bagi orang yang ada harta, bayarlah zakat. Kerana apa? Kerana akan disereka seluruh tubuhnya. Dan selepas disereka dalam keadaan yang amat sangat azab itu, kemudian diulang lagi. Kalaulah dikatakan hari itu terjadi pada hari yang kadarnya itu 50,000 tahun, hingga diputuskan di antara hambanya itu. Jadi dikatakan bahawa satu hari kadar 5,000 tahun.
50,000 tahun. Jadi tak tahulah sampai bila-bila, maka inilah bahayanya. Maka dalam keadaan macam itu, orang yang beriman kepada Allah wajib dia mengeluarkan zakat. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha. Tuqwa ni sereka lah. Kalau bahasa qawa tu sereka. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Haza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Dia simpan emas dan perak dan tidak membelanjakan pada jalan Allah, yakni tidak membayar zakat. Maka kabarkan kepada mereka balasan azab seksa yang terperi sakitnya, yakni tidak digambarkan, terdapat gambar akan sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas perak, yakni daripada harta benda itu di dalam neraka Jahannam. Jadi emas perak tu datang juga tapi dibakar dan disela dengannya dahi-dahi mereka dan juga rusuk mereka dan belakang mereka. Maka dikatakan bahawa akan dibakar sesiapa yang tidak mengeluarkan zakat daripada emas dan perak tadi. Maka ketika mana diazab demikian, lalu kata malaikat, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu. Oleh itu rasakanlah azab daripada apa yang kamu simpan. Maka demikianlah dikatakan bahawa azab bagi orang yang tidak mahu membayar zakat. Maka dikatakan fatuqwa di terjemah ni disela, tapi fatuqwa bermaknanya distreka. Maka distreka dahi mereka, distreka belakang mereka, maknanya tepi mereka, rusuk mereka, dan maksudnya disereka seluruh tubuhnya. Bayangkanlah sereka atas muka dunia pun kita tak tahan sakit. Panas sereka atas muka dunia itu tidak panas dibandingkan dengan akhirat. Maka disereka di akhirat, begitulah azab bagi orang yang tidak membayar zakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecelakaan bagi orang kaya. Kecelakaan bagi orang kaya kerana orang-orang fakir pada hari kiamat. Sebab ada orang fakir. Kecelakaan bagi orang kaya dan disebabkan orang fakir. Kenapa? Kerana pada harta orang kaya ada bahagian orang fakir. Ada bahagian orang fakir. Maka sebab itu Rasulullah mengatakan kecelakaan bagi orang kaya kerana orang fakir. Jadi sini kena faham. Orang kebanyakan faham, baik contohnya saya ada harta, saya beri kepada orang fakir miskin. Orang akan kata apa? Orang kata saya tolong fakir miskin. Jawapan dia salah. Fakir miskin tolong saya. Bukan saya tolong fakir miskin. Orang-orang kaya, kalau dia tolong orang, dia infak, jangan berasa dia berjasa pada orang yang dia beri. Dia kena merasa orang yang menerima itu berjasa kepada dia. Ini sebenarnya yang diajar dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf. Kerana apa? Kerana kalau tidak ada orang-orang fakir yang mau menerima, maka kamu akan binasa. Orang-orang kaya akan binasa. Orang kaya ni akan jadi selamat kalau hartanya diterima. Dan ini berlaku di zaman Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Orang kaya pergi rumah ke rumah. Orang kaya pergi rumah ke rumah, ketuk pintu, tolong ambil duit saya. Kata orang miskin, untuk hari ini aku cukup dah. Esok-esok pula aku tak mau ambil. Orang kaya pergi ke rumah satu persatu, minta tolong ambil duit dia. Kerana apa? Kalau dapat pahala, bantulah dia. Jadi hari ini kita kena fahamkan kembali bahawa kalau kita beri kepada orang kaya, orang fakir tadi, orang fakir tolong kita.
Hari ini kita tak nampak macam mana orang fakir tu tolong kita. Orang fakir tolong kita bila mana kita nak mati, pahala infak datang depan mata kita. Bila mana dekat negeri akhirat, pahala-pahala infak dan Allah beri pertolongan bagi orang yang tolong orang. Tapi kalau kita nak beri kepada fakir, fakir tak terima, bermakna kita tak dapat pertolongan. Tak dapat pertolongan. Maka kena faham. Sebab itu jaga-jaga orang kaya, jangan sabit fakir miskin, kita jadi binasa. Orang-orang fakir kata orang fakir. Apa dia kata orang fakir? Mereka telah menzalimi hak-hak kami yang engkau, yakni yang Allah wajibkan ke atas kami. Maknanya apa? Maknanya orang fakir kalau tak sampai zakat ke dia, dia dakwa. Begitu juga orang pegang duit zakat. Begitu juga orang pegang duit zakat, dia simpan zakat, dia tak bagi. Dia tak bagi, binasa dia. Kerana apa? Orang fakir akan kata, saya ini berhak duit zakat, kenapa duit zakat tak sampai ke saya? Ini Rasulullah kata. Lalu dikatakan bahawa mereka, katanya orang fakir, mereka telah menzalimi hak-hak kami yang engkau, yakni yang Allah Ta'ala wajibkan atas mereka. Lalu bila dengar macam itu, Allah berfirman, demi keagungan dan kemuliaan aku, pasti aku akan mendekatkan kamu fakir miskin dekat aku dan jauhkan mereka orang-orang kaya yang tak beri zakat kepada fakir miskin. Demi kemuliaan, kata Allah, dan keagungan kamu yang fakir, aku dekatkan kamu. Mereka yang kaya yang tidak mahu zakat, bayar zakat, aku jauhkan. Maka saya kena bagi tahu zakat ini kalau ikut pandangan daripada pendapat-pendapat mazhab Asy-Syafi'i, kebanyakan para ulama tolak pandangan, bukan tolak, berbeza dengan pandangan. Bukan tolak, berbeza dengan pandangan Dr. Yusuf Qaradawi. Tapi mengatakan bahawa zakat mesti pada asnaf, bukan pada madrasah. Madrasah bukan asnaf. Madrasah bukan asnaf, kecuali di madrasah itu ada pelajar yang miskin. Boleh. Pelajar yang miskin maknanya boleh. Jadi dalam keadaan macam itu, ketika mana zakat, kena bayar zakat, kita tak boleh arah ambil duit zakat saya ni beli beras, pula beli seming, beli itu. Dulu ada satu orang dia kata, ustaz nak bina madrasah ni, ambil duit zakat saya bayar, saya nak bagi zakat, ustaz buat beli seming, buat beli ni. Kata tak boleh begitu. Kalau begitu kamu infak saja, jangan sebut zakat. Jangan sebut zakat. Dan ingat, jangan kita jadi pemurah sabit zakat saja. Tak ada zakat tak pemurah kita. Jangan begitu. Kalau kita keluar zakat macam mana pun tidak tertulis pemurah. Sebab itu tanggungjawab. Tanggungjawab kita. Memang wajib kita keluarkan. Maka dalam keadaan macam itu, jaga-jaga. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita. Maka dikatakan lagi, selanjutnya Rasulullah SAW membaca ayat, wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum, yakni bagi mereka ada harta-harta mereka yang termaklum, maknanya ada bahagian-bahagian yang diketahui. Orang fakir miskin, siapa lagi yang layak zakat? Orang fakir, orang miskin, maknanya ini yang biasanya. Lepas tu yang masyhurnya dibahaskan lagi, fisabilillah. Fisabilillah hukum asalnya adalah orang yang berperang pada jalan Allah, yang tidak diambil gaji. Tidak diambil gaji, dia berperang sukarela saja, maka dia boleh zakat. Ini yang dipegang oleh mazhab kita Syafi'i, itu hukum asalnya. Tetapi ulama-ulama mutaakhir mengatakan perang ini ada dua. Satu perang yang berbentuk silahiyah, persenjataan. Satu lagi perang yang berbentuk fikriyah, pemikiran. Maknanya bahkan dikatakan bahawa
dakwat para ulama lebih berat timbangan daripada darah syuhada. Maknanya, maka dikatakan bahawa ulama mutaakhir pun beri pendapat boleh bagi orang yang belajar agama yang mereka tidak ada apa-apa bantuan, tidak ada duduk dalam keadaan susah, yang benar-benar susah, maka layaklah mereka itu menerima zakat. Baik, oleh kerana perbahasan kita bukan fiqh, tetapi nak bagi tahu sekurang-kurang kita kena memahami bahawa zakat sudah ada bahagian-bahagiannya yang tertentu. Maka bagi orang miskin yang meminta dan bagi orang yang miskin yang menahan diri, apa menahan diri? Bagi orang miskin yang tidak meminta. Yang tidak meminta, jangan tunggu dia mari baru kita bagi. Hak dia mari bagilah, hak tak mari tu kalau kita pegang kita kena atur. Kita kena atur. Kenapa? Kerana dia tak mari, itu hak dia. Begitu juga fisabilillah. Siapa yang layak fisabilillah bagi, tak kira dia belajar negara mana. Jangan kata negara ni tak iktiraf, tak boleh. Selagi mana dia belajar agama, bagi. Maknanya contoh, jangan salah faham. Ni contoh sahaja. Kamu belajar mana? Yaman. Oh, Yaman tidak iktiraf, tak boleh bagi zakat. Tak boleh gitu. Kenapa? Kerana ada hak-hak dia. Nanti ditanggungjawab dekat negeri akhirat. Susah kita. Maknanya. Sebab itu kalau boleh, cuba eloklah pegang-pegang harta orang ni, bahaya ke akhirat. Kalau boleh lah. Tapi kalau pegang dengan amanah, alhamdulillah. Maknanya dapat pahala besar. Maka dikatakan bahawa sekelompok tabi'in pergi mengunjungi Abu Sanan. Ketika mereka menemuinya dan duduk di sampingnya, ia berkata, berdirilah, mari kita mengunjungi tetangga kita yang ditimpa kematian saudaranya. Kita ingin ucap takziah kepadanya. Maka Muhammad ibnu Yusuf Qazyani berkata, kami pun berdiri dan pergi bersamanya mengunjungi orang itu. Kami mendapati dia sedang menangis tersedu-sedu dan membimbangkan akan saudaranya. Lalu kami mulai bertakziah dan menghiburkan dia. Dia pergi rumah tetangga dia, tetangga ada kematian, tengok tetangga dia bersedih. Lalu dia cuba hiburkan dan sambil ucap takziah. Akan tetapi dia tidak menerima takziah dan perhiburan kami. Maksudnya apa? Kita buat hibur-hibur dia pun tak hilang sedih kau. Tidak menghilangkan kesedihan. Maka kami berkata kepadanya, tahukah anda bahawa kematian itu adalah yang mesti ditempuhi? Kematian mesti ditempuhi. Dia cuba pergi rumah jiran dia, dia cuba gembirakan jiran dia, dia ucap takziah, dia gembirakan, tetapi jiran dia tetap tidak gembira, sedih. Bila tengok jiran dia sedih, dia kata, ketahuilah kematian pasti akan menemui sesiapa saja. Dia jawab, benar. Namun saya menangisi dosa-dosa yang dilakukan saudara saya ini, si mati ini siang dan malam. Lantas kami bertanya kepada dia, sudahkah Allah Ta'ala menampakkan hal gaib kepada anda? Kamu duk tangisi, kamu ni nampak perkara gaib ke? Yang kamu tangisi, kamu kata kamu menangisi kerana dosa-dosa yang dia lakukan. Dia jawab, tak, bukan nampak perkara gaib. Namun ketika saya menguburkannya dan menutupkannya dengan tanah, serta orang-orang sudah kembali belaka, saya duduk di samping kubur dia. Ketika tu orang lain balik belaka dah, dia duduk dekat kubur tadi. Tiba-tiba ada suara dari dalam kubur mengatakan, oh, apakah mereka meninggalkan aku bersendirian sedangkan aku diseksa? Apakah mereka meninggalkan aku sendiri menahan seksaan, padahal aku telah berpuasa dan aku telah mendiri sembahyang, mendirikan salat? Maka perkataannya itu membuat saya menangis. Masya Allah, Allah Ta'ala beri dia duduk kat kubur, dia dengar suara. Itu dengan izin Allah Ta'ala. Dan ini diceritakan dalam kitab Imam Ghazali ini. Saya menggali tanah itu. Dia dengar gitu, dia gali kubur. Saya menggali tanah itu, melihat apa yang terjadi padanya. Tiba-tiba, dia gali-gali, tiba-tiba saya mendapati
kubur itu dipenuhi api yang menyala-nyala, wal iyazubillah. Api yang menyala-nyala pada lehernya, nampak dekat leher itu melingkar rantai daripada api. Lalu rasa persaudaraan menyentuh hati saya. Saya tahu ini saudara saya, sahabat saya. Lalu rasa sedih. Kenapa? Kerana rasa kasih kepada dia tadi. Lalu saya menghulurkan tangan saya untuk tarik rantai yang ada pada leher dia. Tapi rantai itu menyala, rantai api. Saya cuba tarik tadi, maknanya akan tetapi jari-jari dan tangan saya rasa terbakar. Terbakar. Kemudian dengan perlahan-lahan ia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangannya itu kelihatan hitam terbakar. Si mati dia tunjuk tangan dia. Lalu saya menutup semula kubur itu dengan tanah. Cepat-cepat tutup dengan tanah. Setelah itu saya pulang ke rumah. Maka bagaimana saya tidak menangisi keadaannya, dan bagaimana saya tidak bersedih kerana dia. Itulah yang menyebab saya menangis. Dia gali semula, dia nampak apa yang berlaku. Allah Ta'ala tunjuk. Jadi para jamaah sekalian, ketika saya bersama dengan Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim di Yaman satu ketika dahulu, beliau ada menyatakan, kesimpulan yang saya belajar dengan beliau, beliau ada menyatakan bahawa kita yang masih hidup ini boleh dan berpeluang memberi pahala kepada si mati. Saya bertanya kepada Habib Ali itu, bagaimana kalau kita menghantar pahala kepada si mati? Beliau menyatakan kalau kita hantar pahala, baca Quran, zikir, doa, amal-amal soleh, infak, hadiah si mati, boleh terangkat azab. Dan kalau kita dapat tahu bahawa orang si mati itu ada kesalahan dengan orang lain, ada kesalahan dengan orang lain, seperti dia tidak bayar lagi hutang, ataupun dia ada ambil apa-apa ke, kita yang hidup kena minta maaf, boleh tolong dia dengan minta maaf. Kalau perlu bayar, bayar untuk menyelamatkan si mati. Maka boleh bagi pahala pada arwah isteri, arwah suami, arwah ayah, ibu, boleh. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Boleh maknanya. Maka dikatakan, kami bertanya, katanya lagi, masih lagi cerita lagi, apakah yang pernah dilakukan oleh saudara kamu di dunia sebelum dia mati? Apa yang dia buat? Lalu kawan dia menjawab dengan jawapan, dengan perasaan sedih. Kawan dia jawab, apa kata kawan dia? Dia dahulu ada harta tapi dia tak bayar zakat. Dia tidak membayar zakat sehingga nampak rantai api di tengkuknya selepas digali kubur. Waliyazubillah. Kami bertanya, katanya dia jawab dia tidak membayar zakat. Kemudian kami berkata kepadanya, inilah kebenaran firman Allah Ta'ala yang bermaksud, jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahan Allah menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Jangan kamu menyangka bakhil itu bagus, jangan menyangka bahawa bakhil itu memberi manfaat pada kamu, jangan. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Waliyazubillah. Satu kaedah diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda hampir wafat, baginda tanya kepada isterinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang masih tinggal di dalam rumah kita? Siti Aisyah kata adalah beberapa dinar sikit, adalah beberapa harta sedikit. Rasulullah minta kepada Siti Aisyah
belanjakan harta itu sampai habis. Kalau boleh jangan tinggal satu pun dalam rumah kita ni. Maka Siti Aisyah keluarkan habis. Rasulullah kata dia tak mahu jumpa Allah dalam keadaan dia ada harta. Tidak mahu jumpa Allah dalam keadaan dia ada harta. Lalu di dalam kitab yang lain, kitab Daqaiq Akhbar, dalam satu kitab Daqaiq Akhbar ada menyatakan ketika seseorang itu hampir wafat, harta-harta yang masih jadi milik dia, harta-harta yang masih jadi milik dia akan terpampang di hadapan wajah dia jika hampir wafat. Lalulah harta itu akan marah pada dia. Dia mengatakan bahawa maknanya dulu Allah suruh kamu beribadat bukan mencari aku, maka hari ini aku berlepas diri dengan kamu. Jadi kalau boleh jaga-jaga harta, jangan simpan banyak-banyak. Boleh nak simpan untuk ahli waris, boleh, tidak ada masalah. Tapi pastikan harta itu benar-benar memberi manfaat kepada ahli waris, dan harta tadi daripada harta yang benar-benar halal. Tapi kalau anggaran harta tak banyak, anak ramai, pakat berebut, bahaya. Takut bahaya, jaga-jaga. Pastikan kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita sudah bersiap sedia, dan juga mohon kepada Allah keampunan agar jangan ada harta-harta dunia yang menghalang kita untuk mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami pergi dari situ dan menemui Abu Zar Al-Ghifari, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kami menceritakan tentang orang itu kepadanya. Lalu kami berkata kepadanya, jika orang-orang Yahudi dan Nasrani mati, kami tidak pernah mendengar hal itu terjadi pada mereka. Dia cerita pula pada Abu Zar, wahai Abu Zar, saya jumpa satu orang, jiran dia wafat, jiran dia meninggal. Maka saya tengok jiran dia menangis, jiran dia menangis. Lalu saya tanya jiran dia, kenapa kamu menangis? Dia cerita, dia pergi gali kubur, kebumikan, orang balik, dia tunggu kat kubur tadi, dengar suara. Dia pun gali, tengok kawan dia tu kena kalung. Kalung daripada api. Lalu dia nak selamatkan, tak boleh, tangan dia terbakar. Lalu si mati angkat tangan, habis hitam tangan semua si mati tadi. Lalu takut sangat, dia pun kuburkan balik. Lepas tu dia tengok dia menangis, dia kata. Dia cerita kepada tu. Lalu saya tanya dia, jiran kamu ni buat apa datang ke dunia? Apa kesalahan dia? Katanya, hak lain dia bagus doa, semayang bagus, puasa bagus, tapi dia tak bayar zakat. Dia tak bayar zakat. Lalu kami kata betul lah sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, jangan kamu sangka harta benda yang kamu baki itu bagus, tapi buruk bagi kamu. Nanti harta benda itu akan menjadi kalungan kamu daripada api neraka. Lalu dia cerita kepada Abu Zar. Dia cerita pada Abu Zar, dia pun kata, wahai Abu Zar, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mati, tapi tak ada dengar cerita macam ni. Tak nak cerita pun dengar orang Yahudi kena kalung, kena apa-apa. Ini orang ni mananya? Dia kata jiran dia ini, orang yang beriman, tiba-tiba dengar kalung tadi. Kata Abu Zar, tidak diragui lagi, mereka itu pasti masuk neraka semata-mata Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kamu saja. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kamu hal itu terjadi pada diri orang-orang yang beriman. Allah tunjuk hanya berlaku pada orang beriman supaya mengambil pengajaran mengambil pengajaran, supaya kamu semua mengambil pengajaran. Jadi kadang-kadang berlaku tu maknanya ada kita tengok orang dalam keadaan, kalau kita tengok orang dalam keadaan sakit, sakarat yang begitu berat, kita kena ambil pengajaran supaya kita buat persiapan. Tiba-tiba tengok orang-orang yang tak beriman mudah aja wafat.
Allah tak tunjuk pada mana Allah tak tunjuk orang beriman ni macam wafat susah. Oh ni senang saja. Kenapa begitu? Allah suruh kita ambil pengajaran. Allah Ta'ala suruh kita mengambil pengajaran. Jadi dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa Allah berfirman, faman absara fali nafsih wa man amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Oleh itu sesiapa yang melihat, yakni sesiapa yang melihat kebenaran lalu dia menerima kebenaran, maka faedahnya terpulang kepada dirinya sendiri. Terpulang kepada dirinya sendiri. Waman amiya fa 'alaiha, barang siapa buta, masuk buta, tidak menerima kebenaran. Tidak menerima kebenaran, maka bahayanya tertimpa ke atas dirinya sendiri. Maka dikatakan bahawa kita orang yang beriman, sama ada kita nampak ke kita tidak nampak apa yang berlaku selepas kematian, kita kena beriman. Kerana orang beriman, allazina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman dengan perkara ghaib. Jadi dulu kita bicara, kalau orang tinggal sembahyang itu dibelit oleh ular, Sujaul Aqra, itu orang tinggal sembahyang. Sujaul Aqra kata, aku seksa kamu sebab mu tak main subuh sampai zuhur. Maka dia pun menyeksa. Itu orang tinggal sembahyang. Tetapi orang yang tak bayar zakat dikalung dengan kalungan emas, kalungan api neraka, yang dikumpul harta dia daripada emas dan perak, lalu harta emas dan perak tadi itu dibakar. Kita tengok kan timah dibakar macam mana. Jadi emas perak kumpul, bakar emas perak tadi, emas perak jadi cair. Dalam keadaan cair tadi, lalulah dibakar pula kepada orang yang tidak membayar zakat. Jadi jaga-jaga, siapa yang ada harta tak bayar zakat, bayar, qada balik. Maknanya kalau yang dulu-dulu tidak bayar. Maka ini kebenaran. Kalau kamu tengok, kamu terima benda ini, kamu akan dapat faedah. Saya tak berani lewat-lewat bayar zakat. Saya tak berani bak zakat ini, kalau tak bayar, bahaya kena belit. Maknanya dengan harta benda kita ni, maka dibayarnya zakat. Tapi faman amiya, sesiapa yang buta tidak mau menerima kebenaran, fa 'alaiha, maka dia akan timpa atas dirinya sendiri. Bila tertimpa itu? Apabila dia wafat nanti. Maka dikatakan bahawa wama ana 'alaikum bihafiz, dan tiadalah aku berkewajipan menjaga dan mengawasi kamu. Maka dikatakan bahawa kalau satu orang itu sudah diazab oleh Allah Ta'ala, maka susahlah, tidak ada lagi pembantu. Dalam hadis tersebut, dalam hadis disebut bahawa Nabi SAW bersabda, kedudukan penunggak zakat di sisi Allah. Apa makna tunggak zakat? Duk tunda-tunda zakat. Zakat boleh bayar tapi tak nak bayar lagi, boleh bayar tapi tak nak bayar lagi. Akhir sekali orang suruh bayar, Allah dah ingat banyak mana dah bayar. Maka orang yang menunda-nunda zakat, penunggak zakat di sisi Allah adalah seperti orang-orang Yahudi. Ini kata hadis Nabi. Orang yang menunda zakat di sisi Allah adalah seperti orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, kedudukan dia. Penunggak 1/10 dari hartanya harus dikeluarkan di sisi Allah, seperti orang Majusi. Sementara orang yang menunggak zakat 1/10 daripada hartanya dilaknat oleh para malaikat dan Nabi Muhammad SAW, dan tidak diterima kesaksian dia. Maka demikianlah, dia tak bayar sikit saja, 2.5% je daripada harta dia tu, harta simpanannya, bukan 25%, 2.5% saja. Tapi dia tunggak, kedudukan dia seperti orang Majusi apabila dia tidak bayar tadi. Dan dia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh para malaikat dan Nabi Muhammad SAW, dan tidak diterima saksi dia. Tidak diterima akan kesaksian dia. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita, ampunkan orang-orang yang melakukan kesalahan. Kalau kita tak ada salah bagian ni, kita minta ampun bagi yang lain, dosa-dosa kita.
Dan kita juga mohon ampun kepada Allah Ta'ala orang-orang yang melakukan kesalahan. Kalau ada orang melakukan kesalahan tidak bayar zakat, kita doa kepada Allah agar Allah Ta'ala ampunkan mereka. Maka dikatakan bahawa kenapa azab begitu pedih sekali daripada Allah Ta'ala bagi orang yang tidak mahu membayar zakat. Selanjutnya ia berkata, berbahagialah orang yang menunaikan zakat. Untung bagi orang yang bayar zakat. Kalau dia bayar zakat lebih daripada had lagi bagus. Kalau nak bayar zakat maka lebih daripada had dia, itu afdal maknanya. Tapi kalau dia kurangkan daripada had dia, itu berdosa hukum dia. Lalu dikatakan bahawa berbahagialah orang yang menunaikan zakat dari 1/10 hartanya. Berbahagialah orang yang tidak ditimpa seksa, selamat. Bahagialah orang yang tidak ditimpa azab. Maknanya berbahagialah orang yang tidak ditimpa seksaan dan seksaan hari kiamat. Barang siapa membayarkan zakat hartanya, Allah menghilangkan darinya seksa kubur. Jadi para jamaah yang ada harta yang rasa layak, sampai masa zakat keluar cepat-cepat. Kerana apa? Orang yang bayar zakat ini, dalam satu hadis mengatakan Allah menghilangkan darinya seksaan kubur. Selamat seksa kubur. Kerana apa? Kamu di kalangan orang yang cepat bayar zakat. Kamu bukan di kalangan orang yang menunda-nunda zakat. Cepat-cepat bayar zakat. Jadi begitu. Siapa yang berniaga besar-besar, yang berniaga besar-besar lah. Maknanya kalau kadar bayar zakat, cepat-cepat bayar zakat. InsyaAllah cepat bayar zakat, perniagaan pun laris, maju Allah Ta'ala bagi. Maka diselamatkan dia daripada seksaan kubur, dan diharamkan dagingnya daripada api neraka. Kubur selamat dah, bangkit dekat akhirat, Allah haramkan jasad dia daripada api neraka. Api neraka tak boleh bakar dia. Dan dikatakan lagi bahawa mewajibkan baginya syurga, wajib masuk syurga. Bagi orang yang bayar zakat. Jadi kalau faham begini, cepat-cepat cari harta untuk bayar zakat. Cepat-cepat. Bila menega nampak dah, aku menega ni nak bayar zakat ni, nak ambil fadilah ni. Fadilah apa? Sabit bayar zakat, insya-Allah. Bila zakat itu perniagaan kita mulai maju, kita bayar cepat-cepat zakat, selamat azab kubur. Bila selamat azab kubur, Allah Ta'ala mengharamkan neraka tadi, bakar dia dan mewajibkan dia masuk syurga. Masuk syurga macam mana? Masuk syurga tanpa hisap, terus masuk syurga. Itu kelebihan orang bayar zakat. Tapi bahaya tidak bayar zakat, dan dia tidak ditimpa dahaga pada hari kiamat. Dia tidak ditimpa dahaga lagi pada hari kiamat, kerana orang-orang yang duduk di padang mahsyar, azab dahaga yang bersangatan. Jadi dengan bayar zakat cepat-cepat, insya-Allah dia akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, cubalah kita, bila kita rasa kita dah layak bayar zakat, jangan lagi tangguh-tangguh. Dan diceritakan, ini ada kisah dalam kitab Tanwirul Qulub, menceritakan ada satu orang sahabat. Sahabat ada ceritanya, ada mengatakan cerita ini dhaif riwayatnya, tapi cerita ini didatangi dalam kitab-kitab yang besar daripada Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari antaranya yang mendatangkan cerita ini. Maka dalam cerita itu menceritakan bahawa ada satu orang sahabat yang dia ini miskin, susah hidup dia, sehingga kan lepas sembahyang dia terus balik. Lepas sembahyang dia terus balik. Lalu Rasulullah panggil dia, kenapa cepat-cepat balik? Apa yang menghalang kamu nak berzikir lepas sembahyang dengan Rasulullah? Dia kata, ya Rasulullah, saya ini pakaian pun maknanya tidak ada. Kalau saya ini pakai pakaian yang saya pakai ini, maka isteri saya pakaiannya tidak sempurna menutup aurat untuk sembahyang. Untuk sembahyang tadi, kata guru saya, boleh jadi pakaian itu seperti pakaian ihram nak tutup tadi.
Jadi tidak sempurna. Maka saya cepat-cepat mayang, saya cepat-cepat balik supaya isteri saya semayang awal waktu. Sahabat. Saya susah ya Rasulullah, susah saya. Lalu Rasulullah kata, bersabarlah, hidup dalam keadaan susah, kamu kena bersabar. Namun dia minta dengan Rasulullah, dia minta pada Rasulullah. Maknanya supaya Rasulullah doalah saya supaya hidup saya jadi lebih baik, hati saya makin banyak. Rasulullah tidak mau doakan. Rasulullah kata apa? Rasulullah beritahu, kalau mu nak ambil contoh, ambillah contoh diri aku. Diri aku pun begitu, tidak ada apa-apa. Lalu dia minta Rasulullah doa ke dia, kalaulah Rasulullah doa saya jadi kaya nanti, saya akan tolong orang, saya akan bagi orang lain, sebab saya dah rasa susah. Jadi nak tolong orang. Baiklah, kalau mu niat begitu, maknanya kalau kamu berniat begitu, lalu Rasulullah pun doa. Rasulullah doa, ya Allah Tuanku, kurniakanlah rezeki kepada dia. Dengan berkat doa Rasulullah, orang hadiah 2 ekor kambing. Kemudian membiak sehingga kota Madinah penuh dengan kambing dia. Apa yang berlaku? Dia mulalah menjauhkan diri daripada Rasulullah kerana kesibukan menjaga kambing. Sehingga dikatakan kadang-kadang 1 minggu baru nampak sekali. Dulu setiap masa berjemaah dengan Rasulullah. Kadang-kadang 1 bulan baru nampak sekali, sampai peringkat setahun baru nampak sekali. Dalam kitab tu kata begitu. Akhirnya turun ayat, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambil daripada harta dia, ambil daripada harta-harta mereka yang ada harta, untuk menyucikan hatinya, menyucikan harta dia. Ambil. Ayat ini ayat yang menyuruh bayar zakat. Lalu Rasulullah perintahkan 2 orang daripada Bani Salamah suruh kutip zakat. Maka pergilah dia kutip zakat. Sampai kepada sahabat ini, minta keluar zakat. Kabur bahagian zakat begini. Dia mula berfikir, susahnya nak jaga, nak membiak, tiba-tiba suruh keluar zakat. Apa dia kata orang lain kena keluarkan juga. Kata orang lain keluarkan juga. Tapi orang lain tak kutip lagi. Tak kutip lagi orang lain. Oh, kalau begitu, mengutip orang lain dulu. Adapun aku nak fikir sama ada aku nak keluar ke tak mau keluar. Kalau aku rasa nak keluar, aku keluar. Maka sahabat ini pergi kutip yang lain. Sahabat ini jujur pergi kutip, ambil zakat yang lain. Dalam perjalanan balik ambil harta-harta zakat, singgah jumpa dia. Tanya, nak bayar ke tak mau bayar? Dia kata ni banyak dah, tak payah kata. Begitu. Akhirnya dia tidak bayar zakat, sehingga zakatnya tidak diterima oleh Allah. Waliyazubillah. Tapi sebenarnya ini sahabat Nabi, kita tidak boleh kata buruk padanya. Mereka juga ahli syurga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.